Alhamdulillah. Boleh. Boleh. Kita start insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita buka majlis kita pada hari ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Jadi pertama dan selamanya bersyukur kita kepada Ilahi dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat kita berkumpul dalam program pada hari ini. Jadi insya-Allah program kita hari ini santai-santai aja. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, nak mohonlah para pelajar, para hadirin, siswa-siswi sekalian, boleh jemputlah. Kita buka kamera, buka onkan video tapi mute kamera mic tu. InsyaAllah. Siapa-siapa yang berkelapangan. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada kata eloklah kita berkenal-kenalan dahulu dengan para panel yang hadir pada hari ini. Panel pertama kita, kalau orang sebut kata tak kenal tu, memang mustahil lah kata. Panel pertama kita pada hari ini ialah Puan Nur Ma'rifati ataupun kita dikenal sebagai Puan Ifah di Kolej Al-Quran Terengganu. Jadi Puan Ifah boleh ucap hai sikit kepada semua. Hai. Assalamualaikum. Ceria ni panel kita ni. Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, bagi panel kedua, mungkin ada di kalangan pelajar kita sempat. Dan kebanyakannya saya rasa tak sempat lah. Dia merupakan senior ataupun alumni bagi Kolej Al-Quran Terengganu. Untuk kenal lebih lanjut, saya jemput Saudara Naim untuk sedikit ta'aruf lah sesi kita pada petang ini, insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, pertamanya terima kasih kepada orang kata apa, tuan moderator lah, iaitu saudara Safwan, dan yang saya hormati, yang saya sanjungi, yang saya kasihi, Puan Eva. Puan Eva kalau tak kenal saya, jangan gitu Puan Eva, sedih saya. Puan Eva kenal saya kan? Kenal terajak. Okey, baik. Seterusnya kepada sahabat-sahabat Kolej Al-Quran Terengganu, saya nak ucapkan terima kasih lah atas jemputan ni. Sebenarnya berkenaan kalau tengok tajuk exam talk, saya bukanlah orang yang layak sepatutnya. Saya bukanlah orang layak untuk bagi talk berkenaan dengan exam. Tapi mungkin saya boleh share sedikit pengalaman, share sedikit experience. Okey, baik. Untuk pengenalan diri, saya pengenalan diri lah. Sebab nama saya Naim Izzuddin bin Azman. Saya merupakan batch ketiga di Kolej Al-Quran Terengganu. Dan kalau ikutkan tarikh graduasi saya adalah pada Mac 2021. Baru tahun ni. Sekiranya baru tahun ni lah. Baru tahun ni saya grad.
Dan saya dalam bidang ataupun dalam kos Diploma Tahfiz Al-Quran dan juga Bahasa Arab. Diploma Tahfiz Al-Quran dan juga Bahasa Arab. Dan sekarang buat apa sekarang? Sekarang saya sudah bekerja sebagai human resource dalam company ATR Global, dan saya juga bekerja sebagai guru mengaji di Darul Ridwan. Mesti orang pelik tanya, buat apa tak sabar belajar? Panjang pula lah cerita dia. Ke boleh saya ambil masa sikit, Tuan Moderator? Boleh. Boleh? Okey, baik. Saya cerita sedikit lah tentang saya punya background. Jadi, saya sebenarnya kalau ikutkan study, maknanya baru habis diploma lah. Baru habis diploma Tahfiz Al-Quran dan juga Bahasa Arab. Tapi cerita saya lain sikit. Saya sebenarnya kalau ikutkan usia, saya sudah hampir ke umur 30 tahun lah. Saya hampir umur ke 30 tahun. Umur exact tak apalah. Biar muka nampak muda tak apa lah. Okay. Jadi umur sebenar saya dalam 27 lah. Okay, kita 27. Saya sebenarnya sebelum saya masuk Diploma Tahfiz Quran dan juga Bahasa Arab, saya sudah pun ada sijil lah. Saya pun dah ada sijil dalam bidang engineer. Dalam bidang mechanical engineering. Dan selepas saya ambil mechanical engineering itu, dalam degree mechanical engineering, saya sambung pelajaran ke Diploma Tahfiz Quran dan juga Bahasa Arab. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat menjelaskan bahawa sebab apa saya dah habis terus belajar, terus bekerja. Sebab itulah. Sebab itu je sebenarnya. Sebab kalau saya nak sambung belajar lagi, insya-Allah mungkin saya nak sambung belajar lagi, tapi bukanlah ikut jalan ni lah, bukan ikut jalan universiti yang ikut lah. Mungkin saya akan belajar ikut cara masuk kelas-kelas gitulah. Sebab saya pun dah kira tua dah sebenarnya. Jadi itulah sedikit sebanyak. Terima kasih ni sedikit sebanyak lah untuk pengenalan. Baik, terima kasih. Okay, terima kasih Saudara Naim kerana sudi untuk berkongsi latar belakang atau background sedikit pada kita. Jadi sebelum kita pergi kepada pusingan, saya nak sebut dulu bahawa hari ini kita ada 3 pusingan, iaitu pusingan pertama dan kedua dapat 1 soalan bagi setiap panel. Maknanya setiap panel akan dapat 2 soalan. Dan bagi pusingan ketiga pula itu pusingan Q&A. Yang mana pusingan ketiga ni para siswa-siswi boleh bertanyakan macam-macam lah yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. InsyaAllah. Jadi tanpa membuang masa lagi, ayuh kita mula kita punya talk pada hari ini. Jadi pusingan pertama kita mula dengan Puan Ifah lah. Kita mula dengan Puan Ifah. Di mana soalannya, soalan pertama saya tuju pada Puan Ifah. Macam mana cara kita nak uruskan emosi kita dalam keadaan belajar online ni? Komitmen sebagai seorang pelajarnya dengan komitmen sebagai seorang anaknya, dan banyak lagi komitmen yang lain. Maknanya ujian kat rumah tu banyak. Macam mana kita nak kawal emosi kita? InsyaAllah. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya bersyukurlah, kita semua bersyukurlah kepada Allah SWT kerana diberi kesempatan untuk mengadakan program pada petang ini, dan saya mengucapkan syabas kepada MPP dalam mengadakan program Exam Talk ini bagi sama-sama kita berkongsi ilmu-ilmu yang boleh kita guna kita guna untuk diaplikasikan dalam macam mana kita nak menghadapi di ambang peperiksaan. Okey. Sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan kepada pelajar-pelajar berkaitan dengan tajuk dan soalan yang telah ditujukan kepada saya sebentar tadi. Okey, dan saya juga terima kasih juga kepada moderator pada petang ini dan juga kehadiran semua pelajar yang hadir pada petang ini, dan juga kepada panel kita yang panel yang kedua Naim, kerana berganding bersama-sama dengan saya untuk sama-sama memberi manfaat kepada semua pelajar. Okey, insya-Allah. Okey, seperti mana soalan yang telah ditujukan kepada saya, bagaimana nak menguruskan emosi Emosi kita ni
setiap hari akan terganggu, cumanya sedikit ataupun banyak keadaan ataupun situasi itu bagaimana dia akan mengganggu emosi kita. Tapi sebagai individu yang bijak, kita perlu sedar ujian ataupun dugaan ataupun stres lah orang kata yang akan mengganggu emosi kita akan sering berlaku. Jadi kita perlu sedar dan bagaimana kita nak buat persediaan untuk kita mengurus keadaan-keadaan tertentu menjadi stabil, menjadi orang kata tidaklah mengganggu diri kita, mengganggu aktiviti-aktiviti harian kita sampai tak boleh tidur, sampai tak boleh belajar dan sebagainya. Okey. Jadi khususnya di masa kini kita adalah dimaklumkan kita ni masih lagi belajar secara online. Jadi banyak gangguan-gangguan yang lain yang mungkin kita rasa tension lah. Bila duduk rumah ni banyak aje kerja-kerja sampingan yang kerja-kerja hakiki yang akan kita akan lakukan. Tapi bagaimana keadaan-keadaan itu supaya kita terima dalam keadaan yang okey, yang positif supaya kita bila masuk di masa kuliah ke dan sebagainya kita rasa tak tertekan. Okey, yang pertamanya bagi saya supaya emosi kita tidak terganggu, yang pertamanya kita buat persediaan. Kita buat persediaan yang kita sedar dah, kita sekarang ni kita belajar di online, belajar di rumah. Jadi apa yang perlu kita buat? Persediaan tu amat penting. Persediaan maksud saya di sini, persediaan daripada segi diri kita. Persediaan daripada segi gangguan luar. Gangguan luar tu maksudnya bila kita belajar, contohlah adik-adik ke mak ayah ke panggil kita dan sebagainya lah, ataupun aktiviti-aktiviti harian kita ataupun hobi kita. Macam mana kita nak stabilkan supaya benda tu berjalan dalam keadaan yang terurus. Persediaan lah tu. Contohnya persediaan juga bersabit berkaitan dengan pengurusan masa. Pengurusan masa itulah adalah penting bagi kita semua. Walaupun bukan pelajar sekalipun, dia seorang pekerja ataupun sebagainya, pengurusan masa tu amat penting kita tekankan sebab pengurusan masa ni lah akan menstabilkan ataupun mengimbangkan masa-masa kita dengan baik. Kalau tak ada pengurusan masa dengan baik, kita akan lost. Apa yang nak buat dulu, apa yang nak buat kemudian. Jadi kita pun tergapai-gapai apa yang nak dibuat, lalas sekali tak buat apa-apa. Kita tak naklah last kali kita macam tu. Jadi kita buat persediaan, buat pengurusan masa dengan baik. Okey. Seperti mana saya berkongsi lah salah seorang pelajar, dia kata, saya tak tahulah nak buat apa Puan Ifah hari-hari ni. Kadang-kadang tu terlepas kelas sebab tidur kan. Jadi di situ tak ada orang kata persediaan lah, persediaan, tak ada pengurusan masa yang betul. Jadi di situ saya tekankan kita perlu orang kata pegang ataupun buat sesuatu timeline untuk diri kita. Bila supaya keadaan-keadaan sampingan kita ni sebelum dia mengganggu, kita buat persediaan dulu. Persediaan tu supaya kita tahu apa yang perlu kita buat pada masa-masa tertentu. Okey, yang keduanya maklumat ataupun perbincangan. Dan sedia maklum kita duduk di rumah ni macam-macam lah gangguan daripada adik-beradik, daripada saudara mara, ibu bapa dan kawan-kawan jiran-jiran lah. Jadi sebelum kita masuk dalam masa kuliah ataupun perbincangan grup ke apa-apa ataupun kita nak ulang kaji, kita maklum dulu ataupun berbincang dengan ahli keluarga kita supaya masa sekian-sekian kita ada kelas, masa sekian-sekian kita ada ulang kaji. Jadi masa tu tidaklah terganggu kecuali lah ada emergency, ada keadaan-keadaan yang penting lah.
kita perlu tinggallah sekejap kan. Tapi kalau kita buat maklumat ataupun perbincangan bersama ahli keluarga kita, insya-Allah masa-masa kita tu tidak terganggu. Tidak orang kata tidak ketinggalan lah kita nak buat ulang kaji dan sebagainya tu. Kita maklum dulu kepada ahli keluarga kita supaya masa berkenaan kita belajar dalam keadaan yang baik. Okey. Seterusnya disiplin. Bila kita ada persediaan, kita ada pengurusan masa tu termasuklah kita macam mana kita nak menguruskan masa kita tu dengan adakan jadual dan sebagainya, dan makluman kepada ataupun perbincangan dengan ahli keluarga, kita perlu disiplin. Janganlah kita dah buat jadual, kita dah buat persediaan, kita sendiri yang tidak mendisiplinkan diri kita. Kita tidak mengikut apa yang kita buat, apa timeline yang kita telah buat. Jadi di situ depend kepada diri sendirilah. Kalau kita nak berjaya, kita kena usaha lebih. Kena usaha lebih supaya benda tu tercapai, insya-Allah. Tercapai. Walaupun apa-apa keadaan sekalipun, kita kena usaha dulu. Jangan kita anggap Allah nanti aku baca pun setakat ni je. Yang penting benda tu usaha kena dahulu, yang kemudian tawakal. Janganlah cakap-cakap saja tanpa usaha. Yang itulah kita tak mahu dah yang berlaku di kalangan pelajar kita. Jadi disiplin terhadap diri sendiri amatlah penting. Inilah yang berlaku di kebanyakan pelajar kita yang kadang-kadang kecundang dalam mata pelajaran, subjek dan sebagainya, Al-Quran. Jadi banyak benda yang tertangguh. Bila kita tidak disiplinkan diri, banyak perkara-perkara yang kita tangguh, yang perlu kita buat, kita tangguh, benda tu jadi beban. Jadi sebab itulah emosi kita kadang-kadang terganggu. Tak ada kestabilan daripada segi pengurusan masa dan sebagainya. Kita jadi yang mulalah persediaan, mesti ada bersedia. Kita ni seorang pelajar, tanggungjawab kita belajar. Yang pertama. Yang kedua, sebagai anak. Walaupun kita belajar, kita tak boleh tinggal juga tanggungjawab kita sebagai anak kan. Sebab itulah saya kata perlu ada maklumat dan perbincangan. Perbincangan bersama ahli keluarga supaya ahli keluarga itu faham kenapa kita ni tak join, borak-borak sembang-sembang dengan mak ayah dan sebagainya kan. Kalaulah saya di tempat pelajar semua, saya akan letak jadual diri saya tu ataupun jadual belajar saya tu di pintu bilik. Contohlah abang lalu di bilik awak, ada belajar tadi. Tak? Jadi dia dah sedia maklum. Sebelum tu kita dah buat perbincangan lah dulu dengan ahli keluarga. Dan letak satu table supaya benda tu tak adalah dia orang terlepas pandang, tak adalah dia bersangka buruk kepada awak kan. Buat apa dah bilik senyap 2-3 jam. Jadi benda tu dah kita orang kata organize dah diri kita secara baik. Biar tak adalah kita ni gangguan-gangguan yang luar tu mengganggu emosi kita. Bila emosi kita terganggu, macam-macam lah yang akan terganggu juga daripada segi akademik, Al-Quran dan diri sendirilah. Dan walau bagaimanapun, walau kita ni dalam diambang peperiksaan, kita buat pengurusan masa, buat jadual dan sebagainya, jangan sekali kita tinggalkan masa-masa kita bersama keluarga, masa-masa kita bersama kawan-kawan dan sebagainya, ataupun masa kita dengan hobi yang kita telah buat sebelum ni, jangan tinggalkan. Biar benda tu berjalan dengan berjalan dengan baik, di samping kita dah buat masa mana belajar, masa mana kita nak buat, masa hobi kita dan bersama keluarga. Sebab masa-masa ni, kalau kita terlampau fokus pada exam, kita akan stres juga. Fikiran kita ni tak boleh fokus sangat, terlampau sangat, orang kata overthinking terhadap suatu benda. Kita kena juga relaxkan diri kita, release tension supaya minda kita dalam keadaan stabil dan sihat.
Okey. Saya rasa setakat itu dulu untuk soalan yang pertama ni. Okey, Assalamualaikum. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Puan Ifah atas jawapan atau pencerahan yang diberikan. Sangat jelas sebenarnya ya. Suka untuk saya ringkaskan lah sedikit apa yang Puan Ifah cuba sampaikan tadi. Yang saya paling jelas sekali saya nampak ialah kataan disiplin masa. Kita kena bold molek-molek kataan disiplin masa tu. Dia kata disiplin masa ni melalui apabila masa kita ni disiplin, situlah kita akan nampak masa ni nak buat apa, masa ni nak buat apa. Dia kata lebih teratur orang kata. Masa ni masa dengan keluarga, masa ni masa belajar, masa ni masa ngapal, masa ni masa ngulang. Itulah orang kata. Okey. Seterusnya saya tuju soalan kepada panel kedua. Itu Saudara Naim. Okey. Soalannya berbunyi, bagaimanakah cara Saudara Naim membahagikan masa ataupun jadual harian lah sewaktu berada di College Al-Quran Terengganu dahulu. InsyaAllah boleh kongsikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Safwan. Okey, saya straight to the point. Ada sebelum tu saya nak tanya, kita ada masa limit tau untuk saya kalau tak letak masa limit, silap-silap konang habis. Ada masa limit tak? Tak ada rasanya. Tak ada? Okey, baik. Kalau macam tu, saya cuba ringkaskan lah. Saya cuba ringkaskan, kalau cakap lama-lama pun orang bosan juga. Okey, baik. Tapi saya nak perlukan kerjasama daripada antum semua supaya sediakan satu kertas dan juga satu pen untuk catat lah. Supaya kita dapat manfaat sama-sama dan supaya kita dapat amalkan sama-sama. Dan pelajaran ni untuk antum dan juga untuk saya sendirilah. Okey, baik. Berkaitan dengan pembahagian masa. Sebelum tu, saya nak jelaskan, kita dah maklum. Kita dah maklum dah, masa tu apa. Semua dah maklum. Tapi saya nak perdetailkan lagi, apa benda masa tu sebenarnya. Okey, cuba anggap masa tu dengan semua apa benda yang bergelar makhluk, kita akan terikat dengan masa. Betul tak? Apa benda yang nama makhluk mesti akan terikat dengan masa. Dan apa benda yang berkaitan dengan masa mesti ada expired date. Hatta kita sendiri pun, kita ada expired date kita. Roti yang berkaitan dengan pembuatan masa ada expired date. Semua benda ada expired date. Apa benda yang berkaitan dengan masa mesti ada expired date. Okey, nampak konsep dia? Faham tak? Sama macam roti. Roti bila ada expired date boleh makan tak lagi? Tak boleh makan. Betul tak? Makanan-makanan pula yang ada expired date boleh makan tak lagi? Hatta sabun-sabun yang kita guna pun, shampoo-shampoo yang kita guna, kalau dah sampai expired date, boleh makan tak lagi? Boleh guna tak lagi? Jangan makan shampoo. Boleh guna tak lagi? Tak boleh guna. Sama macam masa. Faham konsep betul-betul lah. Sama macam masa. Masa tu, kalau dia dah expired, kita tak boleh ambil dah masa tu balik. Masa kalau dah expired, kita dah tak boleh ambil dah masa tu balik. Dan benda yang expired tiap-tiap saat adalah masa. Macam roti 6 bulan sekali expired. Shampoo mungkin 2 tahun sekali. Tapi masa setiap saat dia akan expired. Penting tak penting masa? Setiap saat masa ada expired date dia sendiri. Jadi macam roti, kalau kita tak gunakan sebelum expired date dia, rugi lah kita. Kita tak dapat rasa roti. Sebab bila dah expired, roti dah tak function. Sama macam masa. Kalau kita tak manfaatkan pada masa dia akan expired, rugi lah kita. Faham betul-betul konsep masa. Kita dah tahu lah masa ni jam lah, masa ni pukul 1, 2, 3. Kita semua faham yang tu. Tapi kita tak nampak yang masa ni pun expired. Yang masa ni expired. Saya nak petik kata-kata daripada seorang tokoh barat. Daripada seorang tokoh barat, nama dia Peter F. Drucker. Boleh catat, dia punya quote dia, sesiapa sahaja yang tidak pandai menguruskan masa, dia tidak akan pandai menguruskan anything, apa-apa pun. Sesiapa saja, kalau dia tak pandai menguruskan masa, dia nak uruskan benda lain, semua tak boleh. Dan benda ni saya sangat setujulah dengan quote dia. Kita tak boleh uruskan masa, percayalah, pembelajaran kita out. Kita tak boleh uruskan masa, percayalah, kewangan kita out.
Kita tak boleh uruskan masa, percayalah emosi kita out. Kita tak boleh uruskan masa, percayalah ibadat kita pun out. Nampak? Kita tak boleh uruskan masa je, benda-benda lain kita memang tak boleh nak urus. Okay, jelas Ke saya laju sangat? Okey tak? Okey tak tuan moderator? Okey. Okey, kalau laju cover. Saya ni dah tekan gear 5, lupa pula lagi. Tinggal habis. Jelas. Okey, baik. Jadi kita faham konsep masa betul-betul. Yang masa ni dia ada expired date, dan expired date dia adalah setiap saat dia expired date. Maknanya kalau kita tak manfaatkan masa tu, dia akan expired, dan bila expired kita dah tak boleh guna. Dan pentingnya pengurusan masa sebab apa? Sebab bila kita ada pengurusan masa, planet kita tertakluk dengan masa, galaksi kita tertakluk dengan masa, matahari kita tertakluk dengan masa. Semua benda. Kita punya bulu mata tertakluk dengan masa. Kita punya apa lagi? Janggut, jambang, semua benda tertakluk dengan masa. Makin lama makin panjang. Betul? Okey. Jadi sebagai seorang student yang saya pun pernah bergelar sebagai seorang student, Puan Eva pun pernah bergelar sebagai seorang student, dan antum semua pun tengah bergelar sebagai seorang student. Masa merupakan satu entiti yang sangat crucial. Betul tak? Sebab kita ada banyak due date. Kita ada assignment punya due date, kita ada final punya due date, kita ada hafazan punya due date, kita ada tutorial punya due date, kita ada quiz punya due date. Oh, memang serabut. Jadi student memang kalau macam masa dah uruh, memang kita akan jadi serabut. Sebab apa? Sebab kita banyak bermain dengan masa. Semua benda ada due date dia masing-masing. Jadi masa merupakan satu entiti yang sangat crucial. Sebab apa? Sebab kita bukan setakat akademik. Kita pun terlibat dengan satu tanggungjawab, iaitu Quran. Dan Quran, sebagaimana saya rasa awak semua kenal lah kot. Dan mungkin sekarang ni awak pun pernah belajar dengan ustaz ni, iaitu Ustaz Syauqi. Saya pegang betul-betul kata Ustaz Syauqi. Dia kata apa? Masa seorang penghafaz Al-Quran takkan pernah sama dengan masa orang lain. Saya pegang betul-betul nasihat ni. Ustaz Syauqi pernah berpesan yang masa seorang penghafaz Al-Quran takkan pernah sama dengan masa orang lain. Okey. Sebab apa? Sebab orang lain boleh. Contohnya orang lain, maksud Ustaz Syauqi ni lah, apa yang saya ingat, maksud Ustaz Syauqi, orang lain boleh nak bangun pukul 6.30. Nak start bangun pukul 6.30, lepas tu siap-siap nak pergi kerja semai subuh. Tapi kita tak boleh gitu. Kita at least paling kurang kena bangun pukul 5.30, pukul 5. Maksudnya masa kita berbeza lah. Itu maksud Ustaz Syauqi. Masa kita berbeza bukan maksud kita, dia orang ada 24 jam, kita ada 26 jam. Bukan. Bukan gitu maksud dia. Cuma pengurusan kita akan berbeza. Pengurusan masa kita akan berbeza dengan orang-orang biasa. Sebab apa? Sebab kita ada satu tanggungjawab yang hebat lah Allah bagi, iaitu Al-Quranul Karim. Okey. Jadi sebelum saya masuk kepada masa macam mana nak pengurusan masa, macam mana kita nak handle masa dengan betul sebagai seorang student, saya rasa benda ni pun agak general dan benda ni pun superficial. Sebab kalau saya nak bagi tahu, basically pengurusan masa, pagi kita bangun, lepas tu kita ngapa Quran, lepas tu kita belajar masuk kelas, lepas tu kita rehat tengah hari, lepas tu kita ngapa Quran lagi, lepas tu kita belajar lagi, petang kita main-main kejap, lepas tu malam kita buat kerja sekolah, buat rehat, assignment. Biasa gitu je, sama je, semua orang sama. Jadi saya tak akan spesifik lah macam mana pengurusan masa, apa yang saya buat pagi, apa saya buat tengah hari, apa saya buat petang, tak ada. Sebab benda tu general dan benda tu berbeza ikut orang. Jadi saya tak akan sentuh bab tu, cuma saya akan sentuh macam mana kita nak ada satu mindset seorang yang orang kata apa, task oriented mindset. Dia kata apa? Task oriented mindset, yang mana kita ada satu mindset yang kita oriented, berpusat kepada tugasan yang boleh membuatkan kita pandai handle masa. Faham tak? Ke tinggi tak? Faham je kan? Task oriented mindset. Satu mindset yang mana oriented, berpusat pada tugasan, yang mana tugasan tu, oriented tugasan tu boleh menjadikan kita yang teratur lah masa kita. Basically itulah maksud dia. Okey. Jadi apa yang saya nak bagi tahu dekat sini,
saya suka dengan poin Puan Ifah tadi, yang mana kita betul, kita menguruskan masa, kita ada masa kita untuk study, kita ada masa kita untuk Quran, tapi jangan lupa masa dengan keluarga, jangan lupa masa untuk kita, yang mana kita nak enjoy bersukan ke, yang mana kita nak main PUBG ke sekejap, yang mana kita nak scroll Twitter ke sekejap. Memang kita kena ada masa tu. Sebab apa? Sebab pentingnya pengurusan masa ni, sebab kita kena consider dua benda. Pentingnya pengurusan masa, kita kena consider dua benda. Yang pertama apa? Workload kita, iaitu tugasan kita. Kita kena urus masa sebab apa? Sebab kita nak handle workload kita, iaitu tugasan kita. Sama ada dalam bentuk assignment, sama ada dalam bentuk Al-Quran. Dan yang kedua, kita kena manage juga masa sebab apa? Sebab emotional well-being kita, untuk emosi kita. Percaya atau percaya, bila emosi kita okey, bila emosi kita okey, insya-Allah everything akan going smooth je. Pernah dengar tak placebo effect? Siapa sini pernah dengar placebo effect? Tak pernah. Tak pernah dengar placebo effect? Okey, saya cerita sikitlah. Powernya minda kita, powernya minda kita, ada satu eksperimen. Satu eksperimen ni dia kumpulkan beberapa orang, dan orang-orang ni semua yang ada penyakit lah, penyakit yang sama. Orang-orang ni ada penyakit yang sama dan semua ambil ubat. Semua ambil ubat lah. Semua ambil ubat daripada satu fakulti perubatan ni lah. Tapi dia ada barisan beberapa orang dan dia semua ambil ubat yang sama. Yang tu apa yang diingat, dia ambil ubat yang sama. Tapi fakulti perubatan tu dia buat senyap-senyap. Dia bahagikan 50% dapat ubat, betul. 50% lagi dapat gula. Tapi bentuk yang sama. Tapi orang-orang sakit tu dah tahu. Sebab dia orang ingat dia orang dapat ubat. Dia orang dapat ubat padahal dia orang dapat gula je. Untuk 50% lah. Untuk 50% kan dapat ubat. Jadi result dia apa? Result dia yang 50% dapat ubat tu sembuh lah. Dan 50% lagi tu majoritinya sembuh. Sebab apa? Sebab walaupun dia makan gula, tapi sebab otak dia fikir dia dapat ubat, automatik badan dia sihat. Itu nama placebo effect. Mind over body. Itu masuk placebo effect. Maknanya kuatnya emosi kita, kuatnya minda kita, secara tak langsung, dia boleh mempengaruhi segala sistem dalam badan kita. Sebab tu pentingnya pengurusan masa ni. Janganlah kita terlalu stres buat benda bekerja, kita lupa tentang emosi kita. Lupa tentang emosi kita. Yang sebenarnya emosi tu sangat penting. Bila kita emosi kita okey, percayalah, kita nak menghafal pun senang je. Kita nak mengulang pun senang je. Kita nak buat kerja lain pun senang je. Jadi pembahagian masa yang saya nak tekankan dekat awak, betul. Satu, awak kena fokuskan dekat workload awak. Iaitu kerja-kerja lah, tugasan-tugasan, bahagian assignment, semua benda tu. Tapi separuh masa lagi, ingat, consider awak punya emotional. Sembang dengan family. Sembang dengan kawan-kawan. Keluar ambil angin. Saya tahu stres. Stres kita duduk rumah. Saya pun bekerja work from home. Kita stres work from home. Saya kalau boleh saya nak pergi dekat tuan moderator tu. Dia ada kat Pulau Ana. Saya pun tak tahu ada kat Pulau Ana. Lapok sedap lapok ye jelang. Nampak? Kita pun nak keluar. Kita perlukan benda tu. Untuk apa? Untuk kesihatan kita punya emosi kita. Jadi, poin yang pertama yang saya nak bagi tahu, pengurusan masa penting. Tapi consider dua benda. Satu workload awak, satu lagi awak punya emosi. Itu poin yang pertama. Okey, baik. Poin yang kedua, berkenaan dengan status kita lah, iaitu seorang penghafaz Al-Quran. Prioriti awak ataupun tingkatan keutamaan awak, yang mana yang awak perlu utamakan adalah Al-Quran. Utamakan Al-Quran awak dalam apa jua sekalipun. Saya nak tanya dengan tuan moderator, bila tarikh awak semua exam kalau boleh saya tahu? Dalam lama lagi lambat lagi Minggu depan. Minggu depan. Okey. Maknanya tak lama dah awak nak exam. Mungkin minggu ni minggu study lah, study week. Jadi utamakan Al-Quran dari segi apa-apa pun. Utamakan Al-Quran. Awak fokus Al-Quran, awak habis dulu benda-benda pasal Al-Quran, baru awak kerja awak lain. Ni pengurusan masa dari segi spiritual lah. Dari segi Dari segi kita punya rohani.
Sama tak? Betul tak apa yang saya khabar? Bila kita semayang awal, kita akan rasa masa tu lama je. Betul tak? Perasan tak benda tu? Betul. Betul kan? Bila kita semayang subuh awal, kita rasa subuh tu lama je nak sampai ke duha. Tapi bila kita contoh kita semayang subuh 6.45, rasa macam rushing je hari tu. Nak kena siap, nak kena mandi lagi, nak masuk kelas lagi. Kita semayang zuhur awal, pukul 1 lebih masuk zuhur, kita semayang lalu. Kita akan rasa zuhur tu masa yang sangat lama sampai ke asar. Tapi kalau kita semayang lambat zuhur, percaya lah, kita akan rasa serabut ke, banyak kerja rasa nak buat. Sama macam Al-Quran. Konsepnya sama. Awak dahulukan Al-Quran, benda lain tu awak akan rasa dapat senang je nak buat. Kerja-kerja benda lain. Awak ada assignment, awak ada quiz, awak ada semua benda tu. Utamakan Al-Quran. Sebab apa? Sebab kita tak tahu hikmah dia. Tapi apa yang saya dapat rasa sendiri, bila kita solat awal, kita akan rasa masa sangat lama. Saya tak tahulah kalau saya seorang rasa. Tapi bila saya tanya tadi, semua orang khabar betul. Maknanya semua pun rasa benda yang sama. Dan sama jugalah dengan Al-Quran. Awak fokus dengan Al-Quran, awak buat Al-Quran dulu, benda lain tu awak akan rasa tersusun je, comel je. Cantik je. Okey, baik. Poin yang kedua, iaitu utamakan Al-Quran. Hatta awak bekerja sekalipun, siapa-siapa yang ada buat part time ke sini, mana tahu orang. Sepatutnya college tak boleh bagi dia orang buat part time ni. Bahaya, dia orang tak boleh fokus dengan study. Tapi kalau lah ada yang buat part time kan, percaya lah, macam saya sendiri, saya bekerja. Pagi saya bekerja, malam saya mengajar. Lepas tu bilanya nak ngapal Quran. Tak ada masa kita nak ngulang lagi Quran kan. Cari masa, utamakan Al-Quran dulu. Macam saya sama baca masa pagi lah, Pamayang tu kita baca dulu sebelum masuk kerja. Dan kebetulan pun kerja daripada work from home. So bolehlah kita masuk lambat sikit. Maknanya utamakan dulu. Saya nak kabur apa? Utamakan Al-Quran dulu. Baik, tu yang kedua. Yang ketiga, saya nak kongsi satu tips lah. Berkaitan dengan masa, yang mana mungkin awak boleh aplikasikan kalau awak rasa setujulah dengan pendapat saya ni. Dan kalau rasa tak setuju tak apa. Tapi salah satu sebab kita procrastinate, ataupun salah satu sebab kita suka lereh. Lereh kita punya masa kita, lereh kita punya kerja kita. Sebab apa? Sebab kita tunggu perfect dulu baru kita nak buat. Kita nak contohnya nak buat assignment, kita raka siap-siap dulu. Raka. Tak boleh ni. Pak siap. Rangka pula segi, rangka. Pak siap tak boleh. Saya tak tahulah kalau awak semua tak pernah rasa gitu. Tapi macam saya, sebelum saya nak buat satu kerja dululah. Saya akan make sure kita tahu dulu, dapat dulu semua detail. Okey, penutup kena buat gini, isi kena buat gini, pendahuluan kena buat gini. Kita dah dapat semua detail, baru nak buat kerja. Benda tu benarnya tak elok. Perfectionist, bukan salah perfectionist. Dia ada tahap-tahap dia. Dia yang sampai ekstrim sangat tu, waktu yang bahaya. Tapi jangan tunggu perfect sebelum buat action. Jangan tunggu perfect sebelum kita mulakan tindakan. Buat dulu dan perfectkan dia along the way. Jangan tunggu perfect baru nak buat tindakan. Tapi buat dulu dan perfectkan dia along the way. Sepanjang kita buat tu, masa itulah kita perfectkan. Jangan ambil yang terlampau masa. Jangan ambil masa yang terlampau banyak untuk mulakan sesuatu tindakan. Jangan main dalam kepala je. Kita main dalam kepala je. Ini kalau buat gini salah kan. Ni sekejap lagi sikit buat aku. Nak pergi kedai dulu. Tak apa, sikit lagi sikit buat aku. Nak settle kerja lain dulu lah. Tak apa, sikit lagi sikit buat aku. Ada dah masa ni. Nak pergi makan lah kejap. Jangan main benda dalam kepala. Benda-benda dalam kepala tu semua syaitanir rajim. Buang. Buang. Buat dulu. Buat dulu, fikir kemudian. Buat dulu. Fikir lepas buat tu baru settle. Jangan, tak apa, sikit lagi sikit kot. Sikit lagi lah. Ada ni lah. Ada benda penting lagi nak buat. Tak ada benda penting. Tak ada benda penting. Buat dulu. Buat dulu. Tu semua mainan kita je. Mainan minda kita je. Jangan procrastinate. Jangan tangguh. Awak jangan tangguh lah kalau boleh. Benda tangguh ni sangat-sangat bahaya. Jangan procrastinate. Saya pegang. Saya ambil ni, saya kutip daripada satu buku ni.
Daripada satu buku dia kata sifat kita antara kita apa yang paling menyusahkan kita ataupun yang paling tahan kita daripada maju adalah sifat procrastinate, iaitu sifat bertangguh. Jangan ada sifat tu, bahaya. Bahaya. Alright, lepas tu yang ke berapa dah? Saya dah ingat dah, yang keempat ataupun yang kelima lah. Saya nak kongsi dekat awak satu perkara. Kita punya otak kita terbahagi kepada dua sebenarnya. Yang pertama, conscious mind, iaitu minda sedar. Dan yang kedua, unconscious mind, minda separa sedar. Okey, kita punya minda kita, otak kita terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama, conscious mind, minda sedar. Dan yang kedua, unconscious mind, minda separa sedar. Conscious mind, saya nak bercakap. Hak tu semua orang tahu. Iaitu benda yang kita buat sambil kita sedar lah. Contoh saya bercakap ni, kita cakap secara sedar. Tapi saya nak bincangkan tentang unconscious mind, minda separa sedar. Dan apa benda yang membuatkan minda separa sedar kita ni aktif, ataupun apa benda minda separa sedar ni adalah habit kita, feelings kita dan juga tabiat lah. Habit, tabiat lebih kurang lah. Iaitu habit kita. Jadi macam mana kita nak develop unconscious mind kita? Unconscious mind ni boleh ke kita nak macam kita macam conscious mind ni kita boleh fikir dulu baru kita buat. Tapi unconscious mind iaitu habit kita, macam mana kita nak develop dia? Through repetition. Melalui apa? Cara dia ulang. Ulang. Pernah tak sekali kita menghafal Al-Quran? Contohlah kita menghafal Al-Quran. Saya bagi contoh yang paling dekat dengan kita. Surah Al-Fatihah. Awak ada kena fikir tak dulu? Ayat apa selepas dia? Ayat apa? Maliki yaumiddin. Sekejap. Kenapa lepas tu? Bismillah ke? Tak ada. Sebab apa? Sebab benda tu dah masuk dalam kita punya unconscious mind. Sebab apa? Sebab kita repeat ayat-ayat. Tapi melainkan kalau saya suruh awak baca surah Sof, mungkin awak kena fikir dulu. Apa ayat selepas ni? Sebab apa? Sebab kita tak cukup ulang lagi. Sama macam ni. Unconscious mind kita, bila kita buat repetition, kita ulang, benda tu dah automatik dah. Kita tak payah fikir pun, kita boleh ingat dah. Benda tu automatik. Tu maksud. Faham tak apa yang saya nak bagi tahu sekarang ni? Faham. Faham kan? Maknanya apa? Saya nak bagi tahu, through repetition, kita akan unlock kita punya unconscious mind kita, dan unconscious mind kita lah yang boleh jadikan habit. Jadi kita nak habit sebagai seorang yang apa? Sebagai seorang yang pandai jaga masa. Jadi untuk apa yang saya bagi tahu sebelum-sebelum ni tu, baca Quran dulu. Jangan tangguh. Lepas tu bahagikan masa antara ni antara emotional dan juga workload. Benda tiga-tiga tu buat cara apa? Buat secara repetition. Ulang. Sampai satu tahap awak tak perlu dah kawal body awak. Benda tu akan go di. Bangun-bangun pagi ambil Quran di setuh. Automatik. Sama macam apa? Sama macam kita ulang Al-Fatihah. Benda tu automatik dah. Benda tu dah jadi automatik. Sama macam tiba-tiba pukul 6. Okey, pukul 6 aku kena bersenam. Tak, kita akan pergi senam automatik. Benda tu dah kita buat repetition. Dan benda itulah yang akan unlock kita punya mind, dan mind kita akan jadi cergas. Tapi make sure repeat benda yang okey lah. Jangan repeat benda hot tak boleh. Repeat benda hot tak boleh, jadi habit tak boleh, acur lah kita. Ingat. Tapi benda tu boleh baiki. Jadi jelas saya nak bagi tahu tentang apa? Tentang unconscious mind. Iaitu macam mana kita nak aktifkan unconscious mind adalah melalui repetition. Buat selalu. Sampai benda tu dah automatik dah dengan kita. Sebati dengan kita. Jadi kalau kita nak unlock macam mana cara untuk ada behavior yang jaga masa, yang manage masa, repeat benda tu. Repeat step 1 sampai step 2 sampai step 3 tadi. Buat jadual awak dah repeat. Paksa. Untuk 6 bulan pertama, untuk 7 bulan pertama, paksa dulu. Paksa buat. Tapi bila dah dapat, insya-Allah tak ada masalah. Macam saya paksa diri saya untuk baca at least 2 ke 3 buku sebulan baca. Awal-awal tu roh lah.
Bila kita nak cari masa lah, nak baca 2 ke 3 buku sebulan. Tapi lama-lama insya-Allah benda tu akan dapat. Saya dah dapat lagi lah. Tak rasa automatik lagi sebab baru buat. Baru nak start habit ni. Baru kita nak develop habit ni. Tapi saya cuba buat. Kita baca buku. Paksa. Sebulan tu kena habiskan paling kurang 2 ataupun 3. Paksa lama-lama automatik. Setiap setahun tu dah ada 100 buku saya baca. InsyaAllah lah, doa lah. Doa ke saya. Okay. Lepas tu yang terakhir. Saya rasa saya ambil masa banyak dah kot. Yang terakhir lah. Yang terakhir saya nak kongsikan untuk jadikan satu manage masa. Kita nak manage masa yang. Kita nak manage masa. Contohnya kita ada kerja yang banyak. Nasihat saya, jangan letak apa nama tu nak kata, macam ni lah. Be easy on yourself. Be easy on yourself. Jangan too hard on yourself. Jangan kita tekan sangat diri kita. Buat sikit tapi konsisten. Mana lagi okey daripada buat banyak tapi setakat tu je. Yang mana yang kita nak? Buat sikit tapi konsisten ataupun buat banyak sekali tu habis lalu? Ke kan? Mana satu yang awak pilih? Buat sikit tapi konsisten. Buat sikit tapi konsisten. Betul? Buat sikit tapi konsisten. Sama juga macam kerja. Contoh awak ada kerja awak. Awak ada kerja yang nak kena siapkan. Tapi awak faham diri awak. Awak kata, saya seseorang yang tak boleh nak fokus lebih daripada sejam. Saya tak boleh nak fokus lebih daripada 30 minit. Mulalah rasa ngantuk. Be easy. Jangan terus paksa. Jangan kena paksa buat sampai sejam. Tak. Buat setakat mana yang mampu. Habis sampai setengah jam. Buat sampai setengah jam. Rehat pula. Tambah lagi setengah jam. Eventually benda itu akan siap kau. Bukan tak siap kerja awak. Akan siap juga. Maknanya buat sikit-sikit. Tapi make sure kerap. Sampai kerja tu siap lah. Hafal sikit-sikit. Tapi make sure kerap. Tak perlu pun baca sehari 4-5 juzuk sekaligus. Baca sehari 5 juzuk sekaligus. Tekan. Lepas tu mulalah stres. Stres paling ada tak? Cukup awak baca. Contohlah kalau awak nak baca 3 helai je lepas mayang. Baca 3 helai lepas subuh, 3 helai lepas zuhur, 3 helai lepas asar, 3 helai lepas isyak, 3 helai lepas maghrib. Lagi awak seronok daripada awak habiskan. Pagi tu kena habiskan 5 juzuk sekaligus. Baca. Be easy. Jangan kerah atas dia. Awak faham diri awak macam mana. Awak tahu kemampuan diri awak macam mana. Buat setakat yang mampu. Be easy. Buat sikit tapi kerap. InsyaAllah benda tu awak akan develop. Contoh, adakah saya nak stay baca 2 ke 3 buku je sebulan? Tak ada. Saya akan naik 5 buku, 6 buku sebulan. Tapi benda tu macam mana saya nak dapat 5 ke 6 buku? Start slow dulu. Maintain dulu. Ulang dulu 6 bulan. Ulang dulu setahun. Ulang. Lama-lama awak rasa, banyak lagi. Baki setengah bulan lagi. Tapi buku habis dah 3 buku. Tambah 4 buku pula. 5 buku pula. Gitu. Jelas tak? Okey, baik. Saya rasa saya dah ambil banyak masa dah. Saya minta maaf kepada tuan moderator. Saya nak tanyalah kat mana tuan moderator. Pula ni yang ambil tau. Comel pula belakang. Okey, baik. Okey, baik. Jadi terima kasih untuk sesi yang pertama. Saya rasa saya sudahi. Kalau ada apa-apa pertanyaan mungkin boleh tanya kot masa sesi Q&A nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa tu? Dah kira banyak juga lapar yang dia bagi. Ambil ayat orang tu. Dia ada Ino. Faham? Dia kata 6 poin lah. Yang dah catat tadi. Pertama sekali, ringkaskan ni. Pertama sekali, masa ni terbagi pada 2. Tugasan, emosi. Tugasan boleh buat tapi emosi jangan lupa. Jangan stres-stres, santai. Kata. Yang kedua, placebo effect. Placebo effect, ini bukan poin lah. Yang ni positif. Dia kata placebo effect ni apa yang faham lah. Placebo effect tu, minda kita ni kena sentiasa positif. Jangan kata rasa nak demam. Tapi mikir dah. Lagi demam lagi. Jangan kata gitu. Ni rasa demam. Sihat lagi. Tak apa pun. Panas sikit.
Nasibi effect tu. Okey, yang kedua dia kata fokus Al-Quran, insya-Allah dapat belaka. Dia kata kalau kita dahulu ke Al-Quran, Anas dia dah pada sebelum masuk sini pun dia dengar lah, dia kata belajar IQT dululah pergi IQT. Belajar IQT ni dia belajar dak mana pun. Dia kata ada je kadang tu kelas tak masuk pun. Ataupun kata jarang-jarang je ada kelas tu. Tapi Quran jaga seumur. Tapi bila tengok result, periksa apa semua grade belaka. At least mana kata pun tak ada yang fail lah. Lepas tu dah kata, orang kata berkat daripada Quran tu sendiri. InsyaAllah. Sama-sama lah kita kecapi akan datang. Yang ketiganya, jangan tunggu perfect baru buat tindakan. Dia kata jangan kita duduk planning selagi tak ada keputusan yang kata keputusan tak akhir, keputusan yang okey, baru boleh start ni. Jangan tunggu gitu. Kata ditambah sikit jangan ada protes teknik. Jangan tangguh. Jangan tangguh lah. Dan orang kata banyak dah orang kata cerita-cerita ataupun pengalaman daripada orang-orang terdahulu. Tangguh ni jarang lah orang kata bukan tak berjaya. Orang kata jarang menunjukkan ya boleh berjaya. Tapi di samping juga ada orang kata emosi yang mengganggu juga. Jadi kita tangguh ni last minute. Kadang akan dia rasa juga emosi tu. Dia rasa gerang gitulah kata. Stres lah kata. Start situ dah timbul stres. Okey, seterusnya otak terbagi pada dua. Minda sedar dan minda separa sedar. Minda separa sedar macam mana nak aktifkan? Kena buat true repetition, ulang semua insya-Allah dapat belaka apa yang kita buat tu. Okey. Dan terakhir be easy. Be easy ni buat sikit-sikit tapi kerak. Jangan dak buat terus kata. Okey, so tu je ringkasan. Jadi tamatlah pusingan pertama kita pada hari ini. Jadi seterusnya kita pergi kepada pusingan kedua, berbalik kepada Puan Ifa. Soalan kedua saya tuju kepada Puan Ifa. Bolehkah Puan Ifa berikan sedikit cadangan ataupun pendapat lah apa yang pelajar perlu buat untuk persediaan sebelum periksa, semasa periksa dan selepas peperiksaan. 3 kategori lah tu. InsyaAllah Puan Ifa, persilakan. Allahuakbar. Okey, terima kasih kepada moderator dan juga perkongsian daripada saudara Naim tadi. Okey, merujuk kepada soalan yang diajukan kepada saya sebelum, semasa dan selepas peperiksaan kan. Jadi saya kongsilah sedikit, walaupun saya ni bukanlah pelajar cemerlang pun, tapi orang kata berkongsi sama-sama untuk mendapatkan manfaat lah. Semasa saya belajar dahulu, masa tu saya dah berkahwin lah di UMT dulu. Saya dah berkahwin. Jadi jadual harian saya masuk dengan belajar ni memang padat. Padat dengan tanggungjawab sebagai pelajar. Anak pun ada, isteri pun ada dan ibu pun ada. Jadi macam mana saya nak mengatur masa saya dalam keadaan baik dengan penguasaan masa itu tadilah. Penguasaan masa dengan disiplin diri tadi. Jadi di ambang peperiksaan ni apa yang perlu kita buat? Okey. Kalau sebelum lah apa yang saya nak kongsikan ni, walaupun sebelum ke akan datang ke ataupun bila-bila masa saja pun, kita memang kena betulkan niat kita. Contoh kita ambil daripada sudut belajar. Kita belajar ni sebab apa? Untuk apa? Adakah untuk kita dapat segulung diploma, segulung ijazah? Kan? Kita mungkin akan dapat kalau kita belajar okey kan? Tapi adakah kita berbalik kepada niat kita? Kita belajar Quran ni sebab apa? Nak digelarkan sebagai hufaz ke? Kita belajar IT, nak bergelar sebagai yang mencipta programmer dan sebagainya, itu ke? Kalau sekadar itu, saya rasa mungkin kita hanya dapat nilai ataupun pandangan di duniawi sajalah. Kalau kita tidak berbalik kepada niat yang kita betul-betul kita nak mencari ilmu ni sebab apa? Yang pertamanya,
Niat kena betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cari ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah apa-apa sahaja yang kita buat, Tuhan akan uruskan kita dengan keadaan yang kita rasa berjalan je dengan lancar je, kan? Kita belajar dengan orang kata smooth je. Memang ada ujian-ujian dugaan, tapi benda tu kita boleh keluar dalam keadaan yang kita rasa tak ada masalah sangat lah. Walaupun ada stres, ada dugaan dan sebagainya. Jadi bagi saya, kalau niat kita kerana duniawi, kerana benda-benda yang lain bukan kerana Allah SWT, saya rasa benda tu macam zero bagi saya. Niat kerana Allah SWT, insya-Allah Allah akan membantu kita, mempermudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Yang tu kita kena pegang dulu. Nak buat apa-apa pun niat kita kena comel. Okey. Okey, yang keduanya, bagaimana strategi untuk mencapai matlamat. Khususnya sekarang ni kita bincang exam talk kan. Kita nak mencapai matlamat, yang pertamanya matlamat tu adalah mestilah kita nak mendapat keputusan yang cemerlang. Betul tak? Kita nak exam ni. Okey, bagaimana kita nak mencapai keputusan yang cemerlang? Mestilah kita kena ada ulang kaji. Ataupun perbincangan dengan kawan-kawan ataupun pensyarah, ataupun minta pandangan kalau kita stres ke apa, kalau kita ada masalah. Jangan kita pendam seorang-seorang, jangan kita termenung seorang-seorang kalau kita tak dapat nak cari solusi. Kita kena berkongsi. Berkongsi dengan someone yang boleh membantu kita, bukan someone yang boleh mengherdik kita, merendahkan kita. Jangan cari orang macam tu. Kalau kita mula-mula kita cakap dengan orang macam tu, dia kata, alah macam tu pun awak tak boleh buat. Yang tu, seseorang tu telah sedang memperendahkan kemampuan kita. Bukan dia nak membantu kita. Bila kita dah detek awal-awal, kita cepat-cepat lari daripada orang sebegitu. Bukan kita tak kawan dengan dia. Tapi kita nak minta pandangan, tapi di sebaliknya, pandangan tu tidak membantu kita. Bukan kita nak bermusuh, tak berkawan dengan dia, tapi kita cubalah cari seseorang yang boleh membantu kita untuk meningkatkan motivasi kita. Kita dah lah stres dengan assignment tak siap, lepas tu nak exam lagi, nak menghafal lagi. Carilah someone yang boleh membantu kita. Okey, strategi seterusnya, mestilah macam mana kita nak mencapai keputusan yang cemerlang. Mesti ada jadual, mesti ada ulang kaji tadi, dan kita kena jaga diri kita. Bagaimana untuk menjaga diri kita dalam mencapai keputusan yang cemerlang? Yang pertamanya, mestilah ada pengurusan masa tadi. Pengurusan masa biasanya adalah student lah. Contohlah saya ambil student ni, biasa dia habit dia suka tidur. Suka je tidur. Belajar sikit je tidur banyak. Jadi kita dah membuang masa terlampau banyak dengan yang kita boleh buat benda yang sangat berfaedah, tapi kita buangkan masa kita tu dengan dengan habit yang habit tidur lah. Habit tidur ni perlu, tapi masa-masa tidur yang kita tidur tu kadang-kadang orang kata tak comel. Kadang tidur petang, tidur daripada pagi sampai tengah hari pula tak. Jadi tak ada orang kata pengurusan masa lah. Tak ada keseimbangan kehidupan kita tu. Jadi yang seterusnya, bagaimana kita nak jadikan diri kita ni lebih baik ni, wujudkan satu orang kata situasi yang positif. Walaupun kita kadang-kadang terganggu dengan masalah-masalah sebagai seorang pelajar, tapi kita kena ambil keadaan ataupun situasi yang negatif tu, kita tukarkan kepada keadaan yang positif. Kadang-kadang tu orang mengherdik kita, orang kata kita ni macam-macam lah. Tapi kita sahut cabaran tu untuk kita perbaikikan diri kita. Kadang mukarrah setakat ni, kawan kita dah lebih baik.
Tapi jangan kita rasa anggap, oh kita ni memang tak ada dah. Tak. Sebetulnya kita usaha dulu. Kita cuba usaha setakat mana yang kita mampu kan. Minta tolong dengan kawan-kawan yang lebih baik daripada kita, macam mana awak belajar, teknik awak belajar dan sebagainya. Jangan kita orang kata fed up lah dengan keadaan sekarang. Jangan macam tu. Jadi bagi saya, kalau kita nak capai keputusan yang cemerlang ni, perlu ada keadaan diri ni dengan yang positif, yang baik. Yang seterusnya, pemakanan pun kena jaga. Dalam kita nak capai kecemerlangan ni, dalam khususnya di ambang perperasaan ni, pemakanan pun kena jaga. Jangan kita makan benda-benda yang boleh merosak, boleh boleh mengganggulah minda kita. Pemakanan-pemakanan yang tidak bermanfaat tu biasanya pelajar-pelajar tahulah kan. Jadi ambillah pemakanan yang berkhasiat supaya minda kita pun sihat dan lebih bertenaga. Saya rasa benda tu penting, kita jaga kesihatan kita. Bila kalau terlampau tidur lebih pun kesihatan kita pun terjejah juga. Tak, kalau kurang tidur pun akan terjejah juga. Tapi benda itulah disiplin dirilah yang dapat membantu kita bagaimana kita untuk menjadi pelajar ataupun seseorang yang lebih baik, yang lebih berkualiti. Dan saya juga nak ingin tekankan, kalau kita nak menjadi kita nak mencapai keputusan yang baik dalam perperasaan, perlu ada macam saya bagi tahu tadi lah, aktiviti-aktiviti harian kita. Kena atur dengan baik. Walaupun awak sekarang ni di ambang perperasaan, bukannya fokus saja pada perperasaan, bukan. Mindset kita perlu kita stabilkan supaya benda tu dapat kita urus dengan sebaik-baik mungkin. Jangan kita bandingkan masa kita dengan orang lain. Oi, dia buat macam ni, dia buat macam ni. Aku sepatutnya ikut dia macam ni. Jangan. Kita kena bandingkan diri kita dengan situasi yang kita ada sekarang. Terutama sekarang ni di rumah. Situasi kita di rumah dengan situasi kita dengan di rumah kawan-kawan kita lain. Jadi sebab itulah kena ikut kemampuan masing-masing dan persediaan masing-masing. Yang penting ada usaha. Usaha tu, kalau kita tak ada usaha, memang orang kata kita tak boleh buat apa-apa lah. Jangan kita exam redha je lah. Apa keputusan yang kita dapat pun, jangan. Apa-apa yang kita nak pun kita kena usaha. Kita nak makan sekalipun, tak bolehlah duduk dalam bilik. Lepas tu doa, ya Allah turunlah makanan. Ada ke? Mesti kita kena keluar bilik, pergi dapur ambil makanan. Tak? Macam tu juga kalau kita nak mencapai keputusan yang baik. Okey. Kita pergi kepada semasa exam. Semasa exam. Okey. Sebelum exam kita dah ulang kaji. Kita dah buat persediaan dan macam-macam. Jadi semasa exam senang je. Kita buat yang terbaik je. Do the best. Kita buat yang terbaik. Tak ada apa-apa pun sebenarnya masa exam ni. Kita cuba buat terbaik sebelum kita menjawab peperiksaan. Berdoalah. Berdoa. Doa jangan tinggal. Selawat jangan tinggal. Dan restu mak ayah. Minta doa daripada mak ayah supaya ada keberkatan untuk diri kita. Mak ayah kita. Contohnya masa saya kahwin dulu pun saya minta doa daripada suami saya. Supaya mempermudahkan perjalanan peperiksaan saya. Walaupun tak 100% betul, sekurang-kurangnya kita ada keberkatan dan sokongan moral daripada orang tersayang, daripada keluarga dan sebagainya lah. Jadi semasa peperiksaan ni awak hanya buat yang terbaik saja setelah berusaha. Jangan kita tak berusaha. Masa periksa kita nak skor A, nak skor B contohnya. B+, A+. Tapi kita tak berusaha. Memang tak ada apa-apalah. Kadang-kadang tu dia tak baca sangat tapi dia boleh result power. Rezeki dia lah kan. Tapi
orang kata mustahil lah kalau kita tak membaca dengan baik, kita dapat keputusan yang baik. Kita kena usaha dulu. Jadi semasa peperiksaan, buat yang terbaik saja. Tawakal. Tawakal. Apa-apa jadi pun insya-Allah, kalau aku buat terbaik kerana Allah SWT untuk kejayaan, untuk kita melangkau untuk mendapat ilmu-ilmu yang seterusnya untuk akan datang, insya-Allah Allah akan bantu kita. Sebenarnya kita menjadi seseorang sekarang ni, seseorang yang sekarang belajar di Kolej Al-Quran Terengganu, pernah juga mungkin jadi pelajar cemerlang sebelum ni. Sebenarnya anugerah daripada Allah SWT. Dia membantu kita, membantu orang kata mendorong kita ke arah yang baik. Di samping kita dengan ada niat yang betul, dengan usaha yang baik, insya-Allah benda tu akan menjadi satu kehidupan yang lebih baik lah kalau kita sedar aku perlu buat apa. Niat kita nak betulkan macam mana, nak kerana apa. Okey, selepas peperiksaan. Mana bagi saya kalau semasa peperiksaan saya hanya buat yang terbaik je lah. Ya Allah, doa aku nak buat yang terbaik. Tak ada dah niat aku yang selain daripada itu. Kalau ada rezeki, ada. Yang penting aku dah berusaha dan macam-macam dah. Hanya engkau lah yang memberi bagaimana keputusan aku ni. Okey, selepas mestilah kita tahu keputusan kita. Adakah jawapan kita, adakah betul ataupun salah. Okey, saya dulu selepas peperiksaan, bila keluar je result, saya tengok tu kalau macam adalah kalau saya tak puas hati sikit lah dengan result yang saya dapat. Saya ingat benda tu dah tak ada apa-apa, dah okey je. Okey. Yang penting mana aku dah usaha, mungkin Allah nak suruh kita menjadi lebih baik lagi. Nak suruh kita usaha lagi. Bukannya kita ni, kalau kita tengok orang berjaya sebelum ni, tokoh-tokoh yang berjaya, banyak situasi kegagalan yang beliau hadapi. Bukan senang untuk jadi orang yang berjaya, orang yang kaya. Bukan senang. Banyak situasi kegagalan yang mereka hadapi. Kita tak tahu je, tuk-tuk kita tahu dia dah jutawan. Tuk-tuk kita tahu dia ni orang yang ilmuwan, orang yang disanjungi. Tapi kita pernah tak lihat background dia, bagaimana dia nak menjadi seorang yang sekarang ni. Benda itulah kita nak korek. Benda itulah kita nak tahu. Benda itulah kita nak jadi satu panduan untuk diri kita untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Macam yang individu-individu yang berjaya sekarang lah. Pelajar-pelajar mesti ada satu ataupun dua idola. Selain ayah kita lah. Ayah kita, ibu bapa kita kan. Mesti ada orang lain yang kita anggap dia sebagai idola kita untuk kita jadi berjaya macam dia. Walaupun dia tokoh bisnes. Tak, kita nak berjaya sebagai tokoh hufaz. Walaupun benda situasi berbeza, tapi perjalanan untuk dia mencapai kejayaan sebenarnya sama saja. Tak? Orang tu bisnes, seronoklah dia dapat duit banyak apa semua kan. Tapi perjalanan sebenarnya dengan kita, perjalanan kita ni sebenarnya agak sama. Kita boleh ambil tip-tip dia, bagaimana dia nak motivate diri dia, bagaimana dia nak menghadapi cabaran-cabaran sekiranya ada, bagaimana dia nak menghadapi kritikan-kritikan orang. Macam awak juga, kadang kawan dia berkawan-kawan dengan orang yang setaraf dengan dia, yang mukoro sama, tak? Yang bijak IQ sama. Mana berbanding-banding dah dari situ. Jadi kita perlu ada idola kita. Kalau saya ni adalah idola saya. Kalau macam idola saya sekarang ni, masa belajar dululah saya kata. Masa belajar dulu ada seorang, saya biasanya tokoh idola saya orang bisnes sebenarnya. Orang bisnes. Sebab orang bisnes ni dia fikiran dia lain sikit lah. Lain sikit. Dia cepat pick up kan. Cepat pick up. Jadi perjalanan kehidupan dia tu, ranjau duri dia tu saya baca.
bagaimana dia menjadi orang yang sekarang. Dengan dia dulu susah, tak? Dia ni mengharungi banyak cabaran-cabaran. Sebenarnya sama je. Kita nak menjadi pelajar, dia nak menjadi seorang bisnes, tak? Perjalanan sama. Cuma situasi yang agak berlainan. Okey? Jadi di situ selepas walaupun kita boleh result sekian, kita kena redha. Kita banyak kena redha. Kalau kita ni, tak betul ni. Kalau tengah-tengah tak betul, kita boleh request. Kita boleh request dengan pensyarah kita. Jawapan kita ni sebenarnya betul. Kalau terang-terang. Kalau macam sama-sama tu, redha je lah. Tak? Kalau tengah-tengah ada salah, betul jawapan saya, betul jawapan awak, bolehlah request. Ni mungkin ada kesilapan ke ataupun sebagainya. Tapi kalau dapat keputusan yang kita rasa makna benda tu, okay, bagi saya kita kena terima, redha dan cuba buat yang terbaik lagi. Cuba buat terbaik. Sebab Allah ni nak suruh kita belajar, terus berusaha. Terus berusaha, jangan cepat give up. Kalau kita dapat result yang straight A ataupun result yang cemerlang, jangan. Tu Tuhan tengah uji juga. Tak? Tuhan uji kita. Okey dah lepas ni aku boleh holiday lama sikit lah. Tak? Aku boleh tangguh kerja banyak sikit lah, belajar dan sebagainya. Yang tu Tuhan nak uji. Kita macam kita meremeh-remehkan masa untuk akan datang. Tak? Janganlah kita, bila kita diuji dengan kegagalan, diuji dengan kejayaan, benda itulah kita perlu sedar. Supaya kita ni sentiasa perbaiki diri. Perbaiki diri. Jangan kita walaupun kita berjaya ataupun gagal, jangan kita banding-bandingkan, jangan kita memperlekehkan orang. Tak? Kalau orang nak minta bantuan daripada segi ilmu dan sebagainya, kita kalau boleh, kita bersyukur kerana orang minta nak bantu daripada segi belajar. Sebab apa? Bila kita kongsi ilmu tu, kita dah dapat pahala. Tak? Yang keduanya, kita boleh recall balik dengan apa yang kita telah belajar. Sekarang ni dululah masa saya belajar dulu, ada seorang tu kedekut ilmu sikit lah, kedekut ilmu sikit. Bila kita minta dia explain, kebetulan lah lambat datang, minta explain sikit apa yang pensyarah telah ajar. Dia kata, awak datang lambat, awak carilah sendiri. Tak? Bila orang macam tu, kita dah dapat detect dah. Orang macam ni tidak dapat membantu kita untuk kita menjadi lebih baik. Cari seorang yang membantu kita. Kan? Bukannya kita nak meniru kan? Meniru lain, untuk mencari bantuan lain. Cari seorang yang boleh membantu kita. Jadi benda tu walaupun sebelum, semasa dan selepas peperiksaan, bagi saya buat yang terbaik saja. Buat yang terbaik. Sekarang ni saya bimbang kalau berbanding pelajar tahfiz dengan pelajar pengajian biasa, bimbangnya sebab Al-Quran ni benda perkara yang agak sukar kita jaga. Kan? Seperti mana saudara Naim tadi bagi berkongsi kepada kita. Kalau Quran ni kalau kita tidak jaga dengan baik, khususnya kepada pelajar tahfiz, kalau tak pegang, tak belajar dengan sebaik mungkin, dia akan mengganggu semua aktiviti-aktiviti lain dan subjek-subjek lain. Kan? Sebagaimana pengalaman pelajar-pelajar sebelum ni, dia hanya menjaga subjek yang biasa saja. Quran dia tak menjaga sangat. Sepatutnya kita major kita, program yang utama kita adalah Al-Quran. Bila kita Al-Quran kita okey, insya-Allah subjek lain pun kita akan okey. Kalau Quran kita, major kita, program major kita ni tidak okey, bagaimana kita nak menjadi seorang tahfiz ataupun hufaz yang contoh kepada orang. Subjek lain tu hanyalah
sebahagian lah daripada pengajian ni, pengajian kita, tapi Quran tu kena jaga. Ya? Satu tip untuk menjadi hufaz lah. Saya pernah berkongsi dengan bekas pelajar dan sekarang ni dia ustaz. Dia kata masa belajar dulu untuk menghafal Quran ni memang susah lah Puan Ifah. Dia berkongsi dengan saya, memang susah. Kalau kita tak ada pegangan yang kuat, kalau kita tak ada usaha yang kuat, dia kata. Saya bukannya menghafal Quran macam awak, tapi dia berkongsi kepada saya tu satu perkara yang boleh saya berkongsi pula kepada pelajar-pelajar. Kalau kita tak menjaga masa Quran kita akan terabailah. Sebab itulah ada sebahagian pelajar kita kadang-kadang extend ataupun tangguh subjek Quran. Sangat tangguh lagi subjek Quran. Kadang-kadang bila dah orang nak grad, dia tak habis lagi. Tak habis Quran sahaja. Jadi di situ masa kita dah terganggu dah. Sepatutnya kita dah habis dengan sebaik mungkin bersama kawan-kawan yang lain, tapi kita masih lagi di sini. Sepatutnya kita dah berjalan dengan baik dah. Qurannya dengan subjek akademiknya. Kan? Seimbang dah. Jadi kita anggap Al-Quran tu sebagai macam minor pengajian pula. Sepatutnya pengajian Quran tu sebagai pengajian utama kita yang perlu kita jaga. Masa-masa dia pula, ustaz tu berkongsi dengan saya, orang menghafal Quran ni mesti jaga masa dia pula mesti betul. Bukan masa kita menghafal, time kita rehat, contoh malam lah nak tidur tu kita nak menghafal Quran. Sebelum tidur tu boleh menghafal Quran, tapi lebih baiknya masa tidur kita tu kita tidurlah. Supaya minda kita ni kuat. Bila kita bangun, energi minda kita ni kuat untuk kita hafal Al-Quran di pagi hari. Biasanya orang menghafal Quran ni sebetulnya, Puan Ifah dia kata, kena hafal Quran waktu pagi. Paling aktif otak kita untuk kita ingat adalah sebelum subuh, dia kata. Sebab Al-Quran ni susah untuk kita ingat berbanding dengan pengajian-pengajian lain. Sebelum subuh tu kita dah bangun dah untuk hafal Quran. Masa itulah aktifnya minda kita untuk kita cepat ingat. Dia kongsi kepada saya. Sebelum subuh, sampailah subuh. Kalau rasa mengantuk sangat pun lepas subuh tidurlah sekejap. Lepas tu pergilah kuliah. Ataupun kalau petang dia bermain. Kalau rasa tak letih sangat, ulang murajaah lah sikit-sikit. Dan sebelum tidur pun dia baca juga Al-Quran. Sebelum tidur bukannya sampai lewat tidur. Bila kita tidur tak cukup ni, minda kita pun rasa tak sihat juga. Tak sihat. Perlu ada pengurusan masa dengan baik. Okay? Jadi selepas peperiksaan tu, maknanya kalau kita dapat result tu, apa-apa pun sekali, kita kena terima lah. Kena redha dan cuba buat yang lebih baik lagi. Jangan kita tak nak dah usaha lepas ni. Buat je lah usaha pun, result tak power juga. Tak? Tu Tuhan tengah uji kita tu. Uji kita tu. Sama ada kita nak jadi lebih baik ataupun tidak. Okay, sekian saja untuk soalan yang kedua. Okay, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Ifah kerana sudi berkongsi dengan kita tips persediaan sebelum, semasa dan selepas. Mana nak kira sangat padat lah kata. Dapat belaka dah. Cuma saya tak nak ulas panjang-panjang sebab Puan Ifah pun dah ulang banyak kali dah. Dan Puan Ifah sendiri pun dah buat ringkasan sendiri tadi. Jadi apa yang saya boleh katakan yang saya pernah belajar daripada konsep perkataan duit, iaitu doa, usaha, istiqamah dan tawakal. Cuma kalau nak tambah N depan tu boleh kot, N duit. Tambah niat lah. Boleh jadi N duit. Tapi tak apalah. Tapi nak katakan konsep dia tu, niat dulu, lepas niat doa, usaha, lepas tu istiqamah,
Lepas tu baru tawakal. Dengan kita ada konsep setengah-setengah belajar tu, terus tawakal. Usaha tak ada, doa entah ke mana. Gitulah konsep dia. Jadi insya-Allah masa pun dah apa banyak dah. Tapi kita teruskan juga. Mungkin saudara Naim boleh memperincikanlah, meringkaskan untuk soalan yang terakhir ni. Jadi soalan terakhir untuk saudara Naim. Okay. Apakah tips atau rahsia yang saudara Naim amalkan sehingga berjaya mendapat keputusan cemerlang bagi setiap SEM? Terima kasih. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara moderator iaitu saudara Safwan. Okey, terus kepada soalan iaitu apakah tips ataupun rahsia kepada keputusan cemerlang? Okey. Jadi sejujurnya, saya jujur je lah, saya tidak ada tips lah. Saya tidak ada tips ataupun rahsia. Ataupun rahsia yang mana apa, sebab saya pun bukanlah pakar motivasi yang ada apa, rahsia minda, cemerlang, unlock minda. Tak ada. Saya tak ada tips ataupun rahsia. Cuma apa yang saya boleh kongsikan kepada awak semua adalah satu habit yang saya amalkan daripada dululah sampai sekarang. Daripada dulu tu maknanya daripada saya masuk KQ lah. Daripada masuk KQ sampai sekarang. Iaitu ada satu term, saya nak ulas tentang satu term lah. Satu term daripada Western kok, daripada Western side iaitu daripada Barat. Dia kata, if you want to win that day, you have to win the morning. Kalau kita nak menang hari tu, kita kena menang pagi tu. Faham tak? Dia punya konsep dia ataupun analogi dia, kalau kita nak menang pada hari tu ataupun kita nak berjaya, kita nak uruskan semua benda pada hari tu dengan berjaya, kita kena make sure pagi kita dah berjaya conquer. Dan saya aplikasikan benda ni dekat apa? Dekat semua SEM ketika saya berada dekat KQT. Kalau kita nak berjaya dekat SEM tu, kita start pada hari pertama kita ada dekat SEM tu. Jangan tunggu sehari sebelum exam. Jangan tunggu sehari sebelum paper. Jangan tunggu sehari sebelum syafawi. Jangan tunggu sehari sebelum tahlil kan. Ambil konsep yang sama. If you want to win that day, you have to win the morning. If you want to win that semester, you have to win from the first day of the semester. Maknanya kita kena start awal. Buat awal. Jangan tangguh. Berbalik kepada pertanyaan tadi. Jangan procrastinate. Jangan tangguh. Buat awal. Saya start awal. Contohnya, saya bagi satu contoh situasi apa yang saya buat. Bila dapat satu kerja ataupun satu assignment, kita biasa dapat awal assignment. Betul tak? Tak ada lecturer yang bagi assignment esok kena hantar dulu. Kan ada? Saya rasa sepanjang saya duduk KQT tak ada lagi. Maknanya kalau kita dapat assignment, at least akan ada masa 2 minggu. At least akan ada masa sebulan ataupun 2 bulan. Tapi kebanyakannya kita buat apa? Kebanyakannya kita lenggang dulu. Biasalah lenggang-lenggang dulu, main-main ulik mayang, betul macam-macam lah. And then bila last minute tu, seminggu sebelum nak hantar, 2 minggu sebelum nak hantar, baru kita buat grup WhatsApp. Baru buat grup WhatsApp, tanya macam-macam apa kita nak bagi tugas ni. Tapi saya tak. Saya akan start awal dulu. Bekerja secara berkumpulan ke, bekerja secara individu ke, saya akan start awal. Tapi kalau kumpulan ni susah sikit lah sebab kita deal dengan ramai orang. Tapi saya akan start kerja saya awal. Dapat je assignment, saya terus buat. Slow. Macam saya bagi tahu, yang mana lagi better? Kita buat assignment sekaligus je, kita pun habis satu hari tu buat assignment, ataupun kita start daripada awal. Buat 2 baris dulu. Lepas tu esok sambung pula 3 baris. Slowly. Buat sikit tapi kerap. Daripada buat banyak sekaligus tapi menyusahkan kita. Habis satu hari buat assignment saja. Daripada kita buat awal, buat 2 baris. Dah sedar 10 hari tu cukup dah satu perenggang. Ataupun cukup dah satu muka. Start early. Tu tips yang pertama. Dan awak pun ada seminggu lagi sebelum awak start exam. Start sekarang. Mula menghafal daripada sekarang. Mula ballot nota daripada sekarang. Mula berbincang sekarang. Dan mula sekarang. Masih belum terlambat. Dia tak ada istilah lambat. Istilah awak start lagi ataupun awak dah start lagi. Tu je. Tak ada cepat awal.
Istilahnya hanya awak start dah lagi ataupun awak start dah. Okey, baik. Itu yang pertama, tips yang pertama. If you want to win that morning, you have to win that day. If you want to win that day, you have to win the morning. So pegang kata-kata tu. Yang kedua, tips kalau kita tengok kebanyakan yang motivator lah, benda sama je. Benda sama yang dia ulang. Dan saya rasa pun awak semua lagi mahir daripada saya. Kita kena taat ibu bapa, kita kena solat awal, kena selawat banyak, kena berdoa. Tu biasa. Tu memang semua orang. Tips-tips yang common. Maknanya setiap orang yang berjaya dia ada tips tu. Dan tips tu pun awak dah tahu. Jadi saya nak berulas pasal benda tu. Macam yang apa, saudara Sofwan tadi bagi tahu pun. Apa, duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, semua tu semua orang tahu dah. Okay, baik. Tapi saya nak bagi satu tips juga yang mana mungkin ada yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Tips dia apa? Jangan rasa kita tahu. Walaupun kita tahu. Jangan rasa kita tahu. Hatta benda yang simple. Mungkin awak sebelum ni awak dah belajar dah benda ni. Mungkin sebelum ni awak dah belajar sendiri ke, belajar dengan mak ayah awak ke, belajar dengan guru-guru lama awak ke. Tahu dah. Jangan act tahu. Jangan sesekali kita rasa tahu dengan ilmu yang nak disampaikan kepada kita. Jangan rasa kita tahu and then kita postpone. Jangan. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Jangan rasa kita tahu terhadap sesuatu ilmu tu. Sebab ilmu tu siapa punya? Kita punya ke? Bukan. Semua orang tahu dah jawapan dia. Semua orang tahu dah. Dan ilmu tu boleh tarik bila-bila masa. Jangan rasa kita tahu. Rasa kita pandai. Jangan. Bahaya. Buat ulang kaji. Hatta saya satu nota dekat buku teks. Kita dah tulis. Satu lagi nota dekat buku biasa. Kita tulis lagi. Walaupun kita dah tahu. Tulis lagi. Tulis. Jangan rasa kita tahu. Tengok contoh macam mana ulama-ulama hadis dulu belajar. Macam mana Imam Bukhari belajar. Macam mana Imam Fudail belajar. Banyak lagi cara-cara macam mana dia orang belajar. Sangat-sangat dia orang jaga adab dengan ilmu. Sebab apa? Dia orang tak rasa tahu pun. Ada satu ulama tu, dia apa nama dia? Abu Hasan Ali Muhammad bin, tak ingat dah. Tapi dia punya adab dengan ilmu, orang tak tahu pun pasal kitab dia. Masa dia hidup. Orang tak tahu pun pasal kitab dia. Sebab apa? Sebab dia nak jaga niat dia tulis kitab tu. Dia nak bagi tahu semua orang apa. Orang tahu kitab dia bila? Lepas dia meninggal baru orang tahu. Punyalah dia jaga niat dia tu. Nak menuntut ilmu, adab dengan ilmu. Dia nak buat bagi rasa macam-macam lah. Ni adab dengan ilmu ni. Dia tulis kitab. Tapi tak ada orang tahu pun. Tapi masa dia nak meninggal tu, dia panggil orang yang paling dipercaya. Dia panggil orang yang dipercaya, dia kata apa? Masa aku sakaratul maut nanti, kau genggam tangan aku. Sekiranya bila aku mati nanti, aku genggam kuat lagi tanganmu, maknanya ketahuilah bahawa amalan aku tulis buku tu diterima dan aku nak minta musebarkan buku aku. Tapi kalau masa aku sakaratul maut tu, aku lepaskan tangan aku, maknanya aku nak genggam balik tanganmu, ketahuilah bahawa amalan aku tulis buku tu telah ditolak. Jadi kau bakarlah buku aku. Jadi ketika mana dia tengah sakaratul maut tu, dia genggam balik kuat-kuat tangan kawan dia. Jadi kawan dia tahulah bahawa amalan dia terima, barulah kita ada sebar. Nampak adab dia dengan ilmu. Samalah. Jadi apa yang saya nak beritahu sini, jangan rasa kita tahu. Sentiasa bertanya kepada guru, sentiasa bertanya kepada kawan-kawan. Share manfaat. Okey, baik, tu tips yang kedua. Dan yang antara jugalah, antara apa yang saya buat juga, yang ni yang saya ingat lah, dan ini pun mungkin awak boleh buat, tapi ni masih exam je lah. Masih exam je, agak kelakar lah tips ni. Okey, baik, awak minta tips daripada cikgu. Tapi tips untuk exam lah ni, bukan tips untuk benda lain. Minta tips daripada guru-guru awak. Minta dengan dia. Tanya ustaz, ustazah yang mana yang saya perlu fokus. Tapi dalam masa yang sama jaga niat. Jaga niat memang betul. Semua orang memang tak boleh nafi lah. Kita semua nak keputusan yang cemerlang. Hatta kita pasal niat nak belajar. Kita memang niat nak belajar. Tapi bila datang exam, ada ke orang nak masuk exam dia boleh apa? Dia boleh maintain niat dia. Tak boleh fikir pasal result. Niat nak belajar je. Saya rasa mustahil lah kalau kita jumpa orang gitu. Kan ada? Ada. Bila masuk exam dia kata tak ada. Niat aku maintain. Aku nak dapat ilmu je. Tak ada. Kita mesti ada niat juga. Kita nak dapat keputusan yang cemerlang. Sebab apa? Sebab kita ada hutang dengan mak ayah kita. Kita nak kembalikan result yang comel. Betul?
Memang betul kita niat nak belajar. Bukan niat kita nak dapat apa, nak dapat result yang comel, dapat result yang tak comel ke apa tu, bukan. Betul. Kita memang niat nak belajar je, niat nak cari ilmu. Tapi dalam masa yang sama, kita ada juga mesti ada niat kita nak dapat keputusan yang comel. Sebab kita nak puas hati untuk diri kita dan kita juga nak puas hati dekat mak ayah kita. Jadi antara tips dia apa yang saya buat? Tanya cikgu. Kita tanya cikgu. Tapi dengan syarat kita kena jaga adab lah dengan cikgu daripada awal sem. Ni daripada awal sem dah masuk kelas, tiba-tiba hari nak exam tu wak friendly lah dengan cikgu. Assalamualaikum cikgu. Makan tak lagi tu. Saya dah hantar McD kat rumah cikgu. Bolehlah makan sekejap. Ada gitu. Jaga adab daripada awal dan bila last tu minta lah. Assalamualaikum ustaz. Saya nak fokus dekat yang mana untuk bahagian ni. Lepas tu kekalkan niat tu, kita nak belajar buat betul. Alright, jelas Okey, baik. Lepas tu yang saya rasa yang terakhir kot, sebab tuan moderator pun minta saya ringkaskan tadi. Dan yang terakhir sama macam tips yang soalan yang pertama tadi yang saya nak kongsikan, prioritaskan awak punya Al-Quran. Jaga Al-Quran awak. Dia senang aja. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala disuruh kita baca macam mana Quran? Ada dalam Al-Quran. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita baca Quran? Siapa boleh jawab? Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita baca Quran? Apa arahan dia dalam Quran? Macam mana kita kena baca Al-Quran tu? Ada siapa boleh jawab? Tak ada. Okey, baik. Anda cuba. Boleh. Boleh cuba. Dia ni Allah suruh kita baca dengan tartil. Masya-Allah. Ahsanti. Bagus. Good job. Allah Subhanahu Wa Taala suruh apa? Kita baca secara tartil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Persoalannya yang saya nak bawa dekat sini, apa itu tartil? Apa maksud tartil? Siapa yang tahu tartil ni maksud dia apa? Okey, sekali lagi saya buka soalan. Apa maksud tartil yang sebenarnya bertajwid? Naam. Lagi? Lagi? Ada lagi jawapan? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Tartil mengikut kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Maksud tartil apa? Maksud tartil adalah jawwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Iaitu jawwidul huruf. Kita menjaga tajwid setiap huruf yang ada dalam Al-Quran. Alif sampai ya kita jaga sifat-sifat dia, sifat-sifat yang lazimah dengan sifat-sifat yang aridah. Daripada alif sampai ya, jawwidul huruf. Jadi bila kita menjaga tajwid setiap huruf, adakah kita dah baca dengan tartil? Tak lagi. Itu baru jawwidul huruf. Maknanya kalau kita baca secara bertajwid Al-Quran, kita baru 50% kita ikut arahan Tuhan. Baru 50% jawwidul huruf. Dia ada 50% lagi, iaitu wa ma'rifatul wuquf. Apa maksud wa ma'rifatul wuquf? Kalau secara literalnya semua orang faham lah. Ma'rifah kenal, wukuf berhenti. Kenal ataupun tahu tempat berhenti. Wa ma'rifatul wukuf. Tapi maksud dalaman dia ataupun konotasi, idea di sebalik maksud ma'rifatul wukuf adalah saya nak bagi tahu awak. Boleh tak kita berhenti dekat mana-mana ayat Al-Quran kalau kita tak faham Al-Quran? Tak boleh. Tak boleh, betul tak? Maknanya untuk kita tahu macam mana kita nak berhenti dekat part mana Al-Quran sebelum adanya tanda wakaf ni pun memang kita ikut cara Nabi. Tapi macam mana kita nak tahu adalah dengan kita memahami Al-Quran. Sama lah macam bahasa Melayu. Kalau saya bagi tahu, saya makan dekat kopi kedai naik kereta sambil baca straight je. Tanpa kita tak faham maksud, kita tak tahu nak berhenti dekat mana. Maknanya ataupun inti ataupun isi untuk kita mengetahui dekat mana tempat berhenti adalah dengan cara kita faham Al-Quran. Jadi 50% yang pertama adalah kita menjaga tajwid. 50% yang kedua adalah pemahaman kepada Al-Quran.
Itulah arahan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap Al-Quran. Baca secara bertajwid 50%, faham tentang Al-Quran, tadabbur, reflect dekat diri kita sendiri 50% lagi. Barulah sempurna. Janganlah kita fokus dekat bacaan je. Baca macam Qori, macam Mishari. Baca kau-kau. Tapi masuk pemahaman tak ada. Akhlak buruk. Tak sampailah hakikat yang Allah bagi tahu. Baca dengan tartil. Itulah maksud tartil. Jawwidul huruf. Wa ma'rifatul wuquf. Tahu tanda berhenti. Tahu kat mana nak berhenti. Dengan cara apa? Dengan cara kita memahami maksud ayat Al-Quran. Okey, saya rasa sudah dah daripada sini. Terima kasih. Nampak kita teruskan kot untuk sesi yang ketiga. Saya serahkan balik kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Maka selesailah pusingan kedua kita pada hari ini. Jadi sabar tak habis lagi. Sabar tak habis lagi. Betul kopak dah. Kita pergi ke pusingan terakhir lah, pusingan ketiga. Sikit lagi. Boleh sabar belaka dia? Okay, pusingan ketiga ni pusingan Q&A. Question and answer. Question and answer. Betul dah sih. Salah minta tolong betul lah. Okay, jadi anda bukalah kepada siswa-siswi sekalian. Antum-antum. Mana yang ada hajat di hati, dia tak dia tunggu nak tanya soalan ni. Nak tanya, Saudara Naim. Lama dah nak tanya ni. Awal-awal start nak tanya dah. Sekarang, anda buka sekarang. Nak tanya Puan Ifah. Tak faham lama dah benda ni. Okay, boleh tanya. Terus je, masa ni lah kata. Nak settlekan masalah yang kata tersimpan di hati tu. Okay, tafadhal mashkura. Bagi, bolehlah. Tanya. Kalau malu pun tulis kat chat apa. Kalau malu nak on mic pun tulis kat chat boleh lah. InsyaAllah. Ada ke nak tanya? Senyap belaka. Tu ada seorang tu. Ada. Tuju pada siapa tu? Rasa kepada saudara Naim rasa. Okey, baik. InsyaAllah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kalau ikut apa yang soalan tadi, tips murajaah Okey, baik. Jadi tips, saya dah tahulah macam mana orang lain murajaah. Tapi macam mana cara saya murajaah adalah dengan cara apa? Dengan cara macam saya beritahu awal tadi. Kita buat sikit tapi kerap. Sebab saya tahu kemampuan saya. Saya kalau saya nak baca 2 juzuk, 3 juzuk sekaligus, saya dah mampu. Saya dah orok. Saya tahu kemampuan saya. Jadi saya buat apa? Saya baca sikit tapi kerap. Buat selalu. Kalau boleh beli Al-Quran kecil tu. Sekejap. Beli Al-Quran kecil ni. Yang apa 5 juzuk sekali. Sekali dah 1, 5 juzuk atau 5 juzuk. So awak tak perlu bawa yang Quran besar-besar. Beli yang ni murah je. Beli yang kecil ni boleh letak dalam poket, boleh baca selalu. And then buat cara dia baca sikit tapi kerap. Kadang-kadang lepas habis sembahyang tu boleh je baca sekejap. Murajaah sekejap. Dan cara yang paling penting juga untuk murajaah adalah apa? Setiap kali kita murajaah tu, kita perbaiki sebutan kita, perbaiki sifat huruf kita, perbaiki makhraj kita. Awak akan rasa enjoy je murajaah. Kalau awak maintain je, awak macam tu lah awak baca dan awak maintain macam tu je, awak tak rasa tau. Kita akan rasa enjoy sebab apa? Sebab bila kita improve on something. Contohlah awak main badminton, kalau awak pakai teknik yang sama je, lama-lama awak bosan juga. Lama-lama orang akan tahu dan orang akan beat awak kalah juga.
Tapi kalau awak improve, macam mana cara awak main badminton, lama-lama awak akan rasa enjoy badminton. Sama juga macam Al-Quran. Ada benda tak boleh improve? Ada. Tipulah kalau tak ada benda boleh improve. Ada boleh improve. Setiap benda tu mesti ada improve. Macam mana sebutan huruf nun yang betul, lam yang betul, mim yang betul, huruf jauh, macam mana cara yang betulnya. Bila awak belajar tu, praktik sekali. Improve. Saya sampai sekarang saya improve lagi. Walaupun kita dah belajar dah dekat KQT dah belajar dah makhrajul huruf, sifatul huruf, sifat lazimah, sifat aridah, mat semua benda tu, perbaiki. Sentiasa perbaiki dalam masa yang sama, ulang sampai benda tu jadi habit. Sampai apa? Sampai satu masa nanti saya doakan dekat awak semua, awak tak perlu dah pegang benda ni untuk murajaah. Benda tu dah ada dalam ni. Yang tu bila awak dah sampai tahap tu, confirm. Automatik je. Saya ada kawan seorang, sama batch. Saya tak tahu awak kenal ke tak. Mungkin awak kenal Wan Muhammad Amiruddin. Tak kenal Wan Muhammad Amiruddin. Dia sama batch dengan saya. Dan dia lah wakil KQT lah pergi musabaqah untuk hafazan. Kenal kot, rasanya semua kenal kot Wan Muhammad Amiruddin. Amir kenal. Amiruddin. Bayangkan kita orang tengah naik kereta, nak pergi makan malam-malam nak pergi makan, bawa kereta. Sambil buka tikar malam-malam. Orang duk sedap duk iruk angin. Dia boleh duk letak kepala dia luar tu, duk ngaji. Dia duk ngulang. Dia pun tak sedar. Sebab apa? Sebab benda tu dah ada dalam unconscious mind dia, benda tu repetition. Nampak tak? Maknanya awak dah tak perlukan, bukan tak perlukan Quran. Maknanya awak kalau nak ngulang, boleh tanpa Quran. And then boleh bila-bila masa. Bayang, kita tengah makan, nak pergi makan, dia boleh duk kepala dia, duk luar tikar, duk ngulang. Duk baca. Kita duk jealous tengok dia. Seronoknya, dia dah sekali dah dengar Al-Quran. Jadi tips murajaah apa? Macam yang saya bagi tadi, make sure jalan, kalau tak boleh banyak, make sure sikit, tapi kerap. Dan dalam masa yang sama, improve bacaan. Improve. Jauhidul huruf. Jaga awak punya tajwid huruf. Dalam masa yang sama, ma'rifatul wuquf. Faham tentang Al-Quran. Belajar tadabbur. Banyak dah channel-channel YouTube sekarang yang ada tadabbur. Cari yang betul-betul yang betul-betul sahih lah, mutawatir punya. Mutawatir. Cari yang betul-betul sahihnya, pergi belajar tadabbur. Dan tips murajaah yang itulah. Yang itulah yang saya boleh bagi tahu. Maknanya kena paksa untuk buat hari-hari. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, next. Kalau ada soalan lagi. Nak kira tak ada dah kot. Kan ada lagi mana-mana siswa-siswi. Senyap dah. Ada tak lagi Tak ada dah. Tak ada rasa. Tak ada rasa. Jadi sampailah ke penghujungnya. Masa pun telah mencemburui kita. Lebih dah. Jadi terakhirnya anda mewakili bahagian pengurusan AJK. Ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel 1, panel kedua, Pak Ifah dan Saudara Naim atas kesudian untuk berkongsi dalam program Exam Talk pada hari ini. Terima kasih. Tak lupa juga kepada para pelajar, kepada siswa-siswi yang hadir pada hari inilah, pada petang ini, sudi berkongsi masa, korban masa. Terima kasih banyak-banyak. Jadi sebelum bertutup program pada hari ini, anda mohon untuk semua siswa-siswi mohon onkan kamera sekejap untuk kita ambil gambar untuk sebagai laporan, insya-Allah.
sila. Semua siswa-siswi boleh on kamera. Okay, InsyaAllah. 1, 2, 3. Ya, save. Sekali lagi ya. Okay. 1, 2, 3. Okay, Alhamdulillah. Jadi anak kira settle lah untuk program pada hari ini, selesai lah. Jadi sesungguhnya apa yang baik itu datang daripada Allah, dan apa yang buruk itu datang daripada Tuhan. Jadi anak sendiri yang mohon ampun, mohon maaf. Ada silap tu mohon tegur lah depan ni, insyaAllah. Jadi kita tawakuf program kita pada petang ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillah. Okay, terima kasih kepada semua. Sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya mohon maaf. Apa yang saya kongsikan itu adalah semata-mata untuk sama-sama kita manfaatkanlah jika rasa manfaatlah untuk diri sendiri. Saya rasa perkongsian kita ni adalah semata-mata untuk menjadi yang lebih baik. Ada, walaupun bukan exam sekali pun, untuk masa-masa akan datang pun kita cubalah uruskan masa kita dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Saja pada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.